السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan majlis ini dengan mengucapkan dan melafazkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Segala puji kita panjatkan dan kita lafazkan, kita tujukan hanya sanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengizinkan untuk majlis kuliah kita pada pagi ini diadakan seperti biasa. Kita akan menyambung balik bacaan kitab kita Al-Adabul Mufrad yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini beliau menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan adab, akhlak, sikap dan etika sebagai orang yang beriman. Kita masih lagi di dalam bab-bab berhubung dengan adab dan akhlak seorang anak kepada ibu dan ayahnya, yang mana kita telah mulakan bacaan kitab ini di kuliah maghrib secara online semasa PKP hari itu. Dan pada pagi ini kita akan membaca sambungan bab yang berikutnya, dan insya-Allah kita akan baca ataupun bawa kitab ini di dalam kuliah subuh kita di masjid ini insya-Allah. Hadis yang berikutnya berhubung dengan babu da'watil walidain. Bab pada menyatakan tentang doa ibu dan ayah. Dakwah ataupun doa ni permintaan yang dipohon kepada Allah oleh kedua orang tua kita. Kita tahu doa ibu dan ayah ini termasuk di dalam jenis-jenis doa yang mustajab, yang dijawab permintaannya. Doa itu permohonan, dan permohonan daripada ibu dan ayah, permintaan daripada ibu dengan ayah ini merupakan di antara permintaan yang tidak ada hijab dan penghalang di antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok teks hadisnya. An Abi Ja'far annahu sami'a Aba Hurairah yaqul, daripada Abu Ja'far bahwasanya sesungguhnya beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathud da'awat mustajabat lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walidain ala waladihima, atau kama qala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okey, apa maksud hadis ni? Tengok terjemahan dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathud da'awat, tiga doa mustajabat, yang mustajab. Ada tiga doa daripada tiga golongan yang mustajab.
Maksudnya bila dia minta, dijamin makbul, confirm diterima. La syakka fihinna, tidak ada keraguan. Satu jaminan, suatu kepastian bahawa doa-doa yang dipohon daripada tiga pihak ini akan dijawab dan dibalas, diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti kita akan huraikan sikit lagi. Yang pertama, doa yang pertama yang tak ada hijab, makbul. Dia minta, mesti Allah Ta'ala akan penuhi. Da'watul mazlum, doa orang yang dianiaya, doa orang yang dizalimi, mazlum. Orang yang diperaniaya ataupun dizalimi ke atas dirinya, apabila dia angkat tangan, dia doa, Allah makbulkan doa dia. Kita pernah baca di dalam Sahih Bukhari tentang doa Sa'ad bin Abi Waqqas yang difitnah, dituduh dia melakukan suatu benda yang dia tak buat, satu benda yang dia tak lakukan. Kemudian dia mengangkat tangan kepada Allah dan dia mendoakan keburukan kepada orang yang fitnah dia. Orang tu tuduh dia mengambil bahagian yang bukan hak Sa'ad ni. Sa'ad difitnah, Sa'ad dituduh. Jadi dia angkat tangan kepada Allah, dia doa buruk supaya Allah Ta'ala ambil tindakan kepada orang yang fitnah dia. Dia kata dalam doa tu, jika dia berbohong, jika dia berkata sesuatu yang tak benar tentang diri aku, maka panjangkanlah umurnya, tambahkanlah kemiskinan, dan biarlah dia mati di atas tanah yang dia bohong tu. Dalam riwayat hadis tersebut, Sa'ad doa macam tu, dan akhirnya orang yang fitnah dia tu kena doa tersebut. Masa dia hidup lagi telah dibayar secara cash, telah dapat di atas doa Sa'ad tadi. Yang kedua kata Nabi, wa da'watul musafir, doa yang mustajab, makbul, doa yang diminta dan dipohon oleh orang yang sedang di dalam permusafiran, orang yang di dalam perjalanan. Musafir, orang yang dalam perjalanan yang jauh lah. Dan yang terakhir yang menjadi poin besar kita di dalam perbincangan pagi ini, wa da'watul walidain, doa kedua orang tua, ala waladihima, ke atas anak mereka. Ini juga termasuk doa yang mustajab. Sedikit huraian kerana kita tak nak panjangkan kuliah ini. Tuan-tuan, doa ni Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan dia di dalam bab ibadah. Doa ni ibadat. Doa ni ada dua bahagian ataupun dua jenis yang disebut oleh para ulama. Satu dia panggil du'aul ibadah. Du'aul ibadah, doa ibadat. Apa maksud dia? Kesemua perbuatan kita, amalan kita, salat kita, sedekah kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, amalan-amalan salih yang tuan-tuan buat, yang kita semua buat itu, dikira sebagai doa. Pasal apa dia doa? Tadi tuan-tuan zikir doa, tuan-tuan semayang subuh tadi pun doa, itu termasuk dalam doa. Kerana semua orang yang buat amalan tadi mengharapkan pahala dan syurga daripada Allah. Maksudnya ada sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita minta kepada Allah daripada amalan kita, dikira doa. Kita nak sesuatu, itu doa, permintaan, harapan, permohonan. Maka boleh dikatakan kesemua kita ini senantiasa dalam keadaan berdoa. Bila kita bersedekah, buah duit dalam tabung masjid,
Kita mengharapkan keampunan daripada Allah. Masa tuan-tuan bubuh duit itu, apa yang tuan-tuan harapkan? Apa yang tuan-tuan minta? Yang tuan-tuan inginkan daripada Allah, daripada sedekah tu? Tuan-tuan nakkan keampunan Allah. Tuan-tuan mengharapkan keredaan Allah. Tuan-tuan mengharapkan balasan daripada Allah. Tuan-tuan mengharapkan syurga Allah. Daripada amalan itu ada harapan. Maka dia doa. Maka dia adalah permintaan. Tak ada orang bubuh, tak ada sebab, tak ada pasal, tak ada tujuan. Dia tak nak apa-apa, tak. Dia nakkan keredaan, keampunan, balasan, syurga, pahala daripada Allah. Yang kedua, du'aul mas'alah, iaitu doa yang kita minta, yang kita pohon, yang kita nak daripada Allah pada perkara-perkara khusus, perkara yang spesifik. Kita ada hajat tertentu, ada masalah tertentu, ada cerita tertentu, kita nak Allah Ta'ala bantu, Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala selesaikan masalah itu, maka itu dia panggil doa khusus, doa masalah. Yang ni yang tuan-tuan selalu, dan saya pun kita kerap ulang buat ni, doa masalah lah. Yang kita duk sebut, ya Allah, berikan, kurniakan, ini dia panggil doaul masalah. Doa kerana sebab, tujuan, sesuatu yang khusus. Okey. Doa ni disebut dalam hadis, ad-du'a huwal ibadah. Doa ni ibadat. Kita sebut secara umum lah. Bila kita sebut doa ni ibadah, dia tak boleh dipersembahkan atau ditujukan doa itu kepada selain Allah. Itu poin yang kedua. Bila kita kata doa itu ibadat, ibadat ini mesti dipersembahkan, mesti ditujukan, mesti dilakukan hanya kepada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebab itu doa untuk Allah, doa kepada Allah. Apabila manusia memalingkan doa itu kepada selain Allah, maka dia telah mensyirikkan Allah. Sebab itu doa itu mesti ditujukan kepada Allah, pasal dia ibadat. Macam tentang salat. Salat ibadat, semayang ibadat. Bila semayang itu ibadat, semayang itu hendaklah ditujukan lillahi ta'ala. Bila kita buat semayang itu selain kepada Allah, maka dia bukan ibadat, dia jadi syirik, perbuatan yang menyemutukan Allah. Baru ni kita sembelih korban. Sembelihan ni, az-zabh. Sembelihan kita sembelih tu, fasalli li rabbika wanhar. Yang kita kata salat dan sembelih kerana Tuhanmu itu, semayang salat kita itu merujuk pada salat raya, sembelihan itu merujuk kepada korban. Jadi bila kita sembelih, sembelihan itu mesti dipersembahkan kepada Allah. Sebab itu Nabi kata, la'anallah man la'ana walidayh. Allah laknat siapa yang laknat ibu ayah dia. La'anallah man zabaha li ghairillah. Tuhan melaknat orang yang menyembelih bukan kerana Allah. Ini sebab itu salah satu daripada perbuatan yang dianggap syirik di dalam akidah Islam, menyembelih sesuatu haiwan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Ini banyak dilakukan oleh orang musyrikin, orang-orang yang mensyirikkan Allah di Mekah dulu ni. Dia sembelih haiwan untuk berhala mereka. Dan kita tengok sekarang ni sebahagian agama pun ada sembelih binatang untuk dipersembahkan kepada berhala mereka, kan? Okey. So doa ni untuk Allah Subhanahu wa taala. Poin yang berikutnya, doa ni satu ibadah yang mutlak. Maksud mutlak ni, dia boleh dibuat pada bila-bila masa. Dia boleh dibuat pada mana-mana tempat.
every time, everywhere. Anytime, anywhere. Di mana-mana saja tuan-tuan nak berdoa, pada mana-mana waktu dan masa, dibenarkan oleh Allah. Bila kita nak, tapi sembahyang kita ada waktu. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sembahyang ni dia ada time dia. Tapi doa ni bila-bila boleh. Pagi, petang, tengah hari, siang, malam. Okey. Cuma kita nak relate, nak kait dengan hadis kita baca ni. Kalau tuan-tuan tanya saya, bila boleh berdoa? Bila-bila. Di mana nak berdoa? Di mana-mana. Siapa yang nak berdoa? Siapa-siapa. Punyalah mudah, senangnya doa ni, dia tak ada satu prosedur yang khusus, tak ada. Cuma orang kita saja bila dia nak berdoa, dia jadi payah. Sebab itu yang kita terpaksa tengok orang buat majlis doa. Perlukah majlis doa? Nak doa. Tak perlu majlis. Kan? Doa sampai jadi satu ibadat yang complicated, susah, payah, kalut nak buat. Walhal doa ni mudah. Angkat tangan, doa. Okey. Cuma. Pasal tu tuan-tuan tengok kan, dalam TV, dalam radio, kan, ada macam-macam doa. Bila-bila masa doa. Kita dengar, kadang-kadang kita buka ada pagi doa, petang doa, malam doa. Cuma doa ni walaupun boleh dibuat pada bila-bila masa, Nabi memberitahu kita ada waktu yang mustajab. So doa ni dia ada 3 faktor, 3 perkara yang menjadi penentu ataupun pemangkin, yang menjadi satu perkara yang mengangkat bagi doa tu mustajab. 3 benda. Dia banyak lah, tapi saya nak sebut 3 lah. Tapi yang lain-lain kecil-kecil itu dia masuk bawah 3 ni. Saya akan terang 3 ni je. 3 benda. Pertama, masa. Tadi saya sebut dah bila-bila boleh, Jangan silap pula, jangan keliru pula. Pertama, masa. Dalam umumnya bila-bila boleh doa tu, Nabi telah bagi tahu ada time-time yang sangat mustajab. Ni kita nak kait dengan hadis ni lah, sangat mustajab. So kena ambil erti, kena ambil tahu, kena take note. Orang putih kata kena beri perhatian. Okey, nak doa bila-bila tak apa, tapi time-time ni macam yang saya akan sebut ni, jangan duduk balik lah, jangan duduk lepaskan pula. Seperti contoh, apa dia? Waktu yang terbaik ketika sujud. Ni saya tak sebut lah semua. Tak, kalau sebut semua tak habis kuliah kita ni. Saya sebut yang contoh-contoh yang ni saja nak bagi nampak. Waktu tengah sujud, waktu sujud pertama, sujud kedua, sujud ketiga, sujud keempat, sujud kelima, sujud keenam, sujud semayang fardu, sujud semayang sunat, nama kata sujud mustajab. Dalil dia, Nabi kata waktu yang paling dekat, hampir antara hamba dengan Allah, waktu sujudlah. Fajtahidu fid du'a. Hampa pulun doa waktu tu. Waktu tu tentu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Doa Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni. Doa. Sebutlah dalam sembahyang. Apa dia lagi yang tuan-tuan baca doa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma. Doa masa sujud. Baca. Dan tak payah angkat tangan. Sekali duduk angkat lagu tu pula. Sujud tak tangan macam ni lah. Okey. Tu satu. Lagi waktu bila? Ni waktu. Sekali saya akan pergi nombor 2. Lepas tu nombor 3. Lepas tu habislah kuliah ni.
Waktu yang kedua sebagai contoh yang berkait dengan diri kita, selepas membaca tasyahud sebelum memberi salam. Itu berkait dengan waktu. Waktu bila? Lepas baca tahiyat. Tadi tuan-tuan baca fil alamina innaka hamidum majid. Tuan-tuan baca apa? Allahumma inni a'udzubika biridhaka, Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Kan? Doa. Apa lagi yang antara doa yang Nabi baca selain daripada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa, apa lagi doa yang Nabi baca? Lepas itu Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang tu baca lepas baca tahiyat sebelum bagi salam. Lepas dah Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Assalamualaikum warahmatullahi. Clear. Tamam. Nampak? Okey. So kena buatlah. Lagi sebelum 1/3 malam tu, ni kemarin Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah. Kan? Hari Jumaat. Nabi kata ada satu waktu yang mustajab. Nabi yang sebut ada satu waktu yang mustajab pada hari Jumaat. Cuma Nabi tak habaq bila. Nabi tak habaq bila. Ada yang kata masa imam khutbah. Tapi yang paling afdal, yang paling hebat, asar tu. Asar hari Jumaat tu, yang tu sakan lah. Tapi saya nak habaq ni time ni 1/3 akhir malam. Tadi kalau siapa ada mangkik makan sahur, itu juga waktu mustajab. Masa nak berbuka puasa, nanti tuan-tuan nak puasa Arafah. Puasa Arafah apa? Ashura. Nak puasa Ashura, Tasu'a kan? Ashura ni bulan Muharram next month. Dan kita pun tuan-tuan kena tahu sekarang dah berada pada bulan Zulhijjah kan, Zulkaidah, Zulhijjah. Lepas tu next month kita akan masuk Muharram. So tuan-tuan kena tahu kita nak masuk tahun baru 1434. Kan? Dan tahun ni siapa yang ada masa pergi Jabatan Mufti, ada diedarkan takwim percuma. Oleh kerana Covid, Mufti bagi percuma. Tidak dia jual RM3 kan. Nak masuk tahun baru lagi. Okey, bertambahlah umur tuan-tuan dan saya mengikut tahun Islam. Okey. Itu pertama, berkaitan dengan time. Nanti kita akan bincang pula lah doa awal tahun, akhir tahun apa semua, tak apa. Yang kedua, selain daripada faktor penentu masa, kita tak pergi lagi yang doa Pak Mak ni, dia dalam bab apa, Pak Mak ni dalam bab apa, tak masuk lagi. Yang kedua, tempat. Tempat juga memainkan peranan penting. Selain daripada faktor masa, waktu, faktor tempat. Nak doa ni mana-mana tempat boleh. Tuan-tuan pergi khabat Gua Sami tu, Cendrawasih tu, duduk atas kan, tagak-tagak gambar, tak tahu nak buat apa, doa atas tu. Tapi taklah saya kata mustajab. Sekali dia papi faham, dia papi khabat doa. Dia takut itu pagi dengar kuliah subuh kata mustajab atas ni. Orang habaq tang mana-mana pun boleh buat contoh tang tu, dia pergi faham tang tu. Dia pula duk mengantuk tak habis lagi. Saya nak habaqnya atas tu boleh, dalam gua tu boleh, tepi jalan boleh, dalam kereta boleh, semua tempat boleh. Tapi ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala mustajab kan. Allah Ta'ala tambah dia punya kehebatan dia tu. Seperti kita tahu di Tanah Haram, Masjidil Haram kan, di Multazam, yang pintu di antara Kaabah dengan Hajarul Aswad kan, pintu Kaabah tu dengan Hajarul Aswad tengah-tengah tu, yang tu mustajab doa. Di Kaabah tu sendiri kan, tempat-tempat yang macam ni mustajab. Di masjid kan, tempat dia, ini tempat juga mustajab doa kan. Okey, itu berkaitan dengan tempat. Yang terakhir, yang berkaitan langsung dengan kita punya tajuk ni,
Masa dah kita terang, tempat dah kita jelaskan. Yang ketiga, yang menjadi penentu sama ada doa tu mustajab ke apa ke, makbul ke tak makbul ke apa ke, individu, orang yang nak doa tu. Orang yang nak doa tu, kita yang pendoa tu, pendoa tu memainkan peranan penting. Masa A dah, tempat pun A dah, kita tu E, kita tu kelabu. Dia pergi berdoa, dia kata, ustaz ni saya berdoa ni lepas Jumaat. Di mana hang berdoa? Ni depan Kaabah ni, saya dapat main Mekah. Sakan. Masa lepas hari Asar, lepas Jumaat tu, dia tu pula duduk di Mekah, duduk tengah musafir pula, pasal dia duduk Malaysia. Tapi dia tu kelabu asap. Setuju atau tidak? Kita ada. Pasal tu tuan-tuan, selain daripada tempat, masa, diri kita tu sendiri mesti termasuk daripada golongan orang yang Tuhan nak, orang yang Tuhan tunggu doa dia. Saya akan sebut pada tuan-tuan hadis yang tuan-tuan semua duk dengar dah. Riwayat Imam Muslim. Nabi kata, rajulun ash'atha aghbar. Ada seorang lelaki, kan tuan-tuan dengar? Ya tu, ya Rab, doa dia mustajab tak? Tak. Tapi kalau kita tengok, Nabi sebut semua benda yang baik ada pada dia. Dia ni rajulun ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama', ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik, atau kama qala. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata ada seorang lelaki yang kusut masai, rambut dia serabai, nak habaq kata dia tu dalam keadaan susah, nak habaq dalam keadaan dia tu jadi teruk lah. Dia angkat tangan kan mustajab doa. Innallaha hayyun. Allah malu kat orang yang angkat tangan ni. Macam kita lah, orang main suruh, kita tak bagi apa-apa, malu. Allah Ta'ala dia akan bagi kalau siapa yang angkat tangan ni. Ya mudu. Angkat bukan angkat pendek, angkat tinggi. Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia ulang 3 kali. Doa ni bagus ulang 3 kali. Nabi bila dia nak sesuatu yang sangat-sangat dia hajat, dia ulang 3 kali. Kusut masai, serabai, susah, tazallul dia panggil. Apa dia lagi? Angkat tangan, ulang 3 kali. Dan dia musafir. Musafir kan mustajab? Musafir. Dia seorang musafir. Masa dia terbaik, dia suatu orang musafir. Tetapi tuan-tuan, individu dia tu sendiri, diri dia, batang tubuh dia adalah orang yang Tuhan tu tolak doa dia. Pasal apa? Mat'amuhu haram, makan minum dia daripada rezeki yang haram. Malbasuhu mashrabuhu, minuman dia. Malbasuhu, pakaian dia. Wa ghuziyah, dan dia punya sumber pendapatan, dibesarkan hidup dia bergelumang dengan benda-benda duit haram. Maka Nabi kata, fa anna yustajab, macam mana nak makbul? Tapi kalau kita tengok tadi, semua benda tu dah ada perkara yang mustajabkan doa. Tapi batang tubuh dia, orang tu sendiri telah menyebabkan doa. Pasal itu kena tengok siapa nak doa. Kita sendiri yang nak doa kena muhasabah, kena cuci diri kita, dosa-dosa kita. Pasal itu sebelum kita doa, istighfar, minta ampun, taubat, supaya diri kita bersih, mulut kita bersih, baru kita minta doa. Okey, tuan-tuan, sekarang ni dakwatul walidin, doa ibu bapa ni kepada anak dia, kan? Doa ibu bapa ni kepada anak dia. Cuma kita tahu dia guna dalam hadis ni ala ni maksudnya sesuatu yang buruk lah. Pasal kalau baik dia guna lam. Seperti perkataan Imam Fudail bin Iyad, "Law kana li 'indi da'watul mustajab la da'awtu lis-sultan."
Atau kalau macam dia sebut, dia kata kalaulah aku ada satu doa yang mustajab, la da'autu, aku akan doa untuk siapa? Lis-sultan, untuk pemerintah. Li itu maksudnya doa yang baik lah. Tapi ala ni satunya merujuk kepada perkara yang kurang baik, tak elok. Timbul isu, bolehkah doa tak elok? Bolehkah kita doa buruk? Boleh tak kita berdoa buruk tak elok jadi pada seseorang? Jawapannya boleh. Orang buat naya kat kita, atau orang buat zalim kat kita, kita angkat tangan, ya Allah. Tetapi hendaklah kita ikat doa tu jika, sebab dalam hadis tu seperti yang sahabat Nabi buat tadi ni, dia kata jika orang tu menuduh dia benda tak betul, jika itu orang itu mengatakan satu yang tak benar, memalukan dia, jika maka Allah Ta'ala balas. Dan dia mustajab. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam buku kita ni, dalam kitab kita ni, panjang hadis yang dia bawa kedua tu, lengkap daripada A sampai Z, cerita doa buruk mak kepada anak yang mustajab serta merta. Saya tak baca bukan kerana apa, kerana cerita ni dah sampai tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Cerita Juraish. Tuan-tuan saya nak petik tentang doa mak dia tu, yang dia mai pergi semayang apa semua, tak panggil apa semua tu, tuan-tuan dengar doa mak dia. Dengar doa mak dia. Mak dia doa apa? Okey. Mak dia doa, dia kata setelah panggilannya tidak dijawab. Setelah panggilannya tidak dijawab, okey. Apa mak dia kata? Qalat, telah berkatalah ibu dia, la amataka Allah ya Jurai hatta tanzura fi wajhil mumisat. Mak dia telah doa satu doa kepada Jurai ni, dengan mak dia kata, semoga Allah tidak mematikan engkau. Anak dia tu, semoga Allah tidak mematikan, maksud sebelum hang mati, sebelum Allah ambil nyawa hang, sehinggalah engkau melihat wajah wanita pelacur. Mak dia doa, ya Allah, belum anak aku mati ni, jangan bagi dia mati sehingga dia tengok wajah pelacur. Dan tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Mari satu pelacur tuduh dia berzina dengan dia. Lepas tu kata anak dia tu anak Jurai, tu orang main bakar apa semua, panjang cerita lah. Tapi pelacur itu datang, pelacur itu fitnah Jurai. Cerita pelacur tu dalam hidup Jurai adalah kesan, memang jelas. Sebab itu mana-mana anak-anak yang baca cerita Jurai ni, kalau tak timbul rasa takut, rasa bimbang, rasa risau dengan perkataan ibu dia, maka teruklah anak tersebut. Tuhan telah tunjuk, walaupun Jurai ni orang yang salat, orang yang abid, bukan alim, abid, orang yang kuat ibadat. Alim orang yang banyak ilmu, abid orang yang sangat, dia ada abid orang yang beribadat. Abid ni orang yang buat ibadat, tapi abid orang yang sangat-sangat kuat ibadat ni. Jurai ni abid, sangat kuat ibadat ni. Tapi dia terkena doa mak dia. Selepas itu datang pelacur apa semua ni, nampak mustajab. Jadi tuan-tuan hadirin mukminin, kedudukan ibu ni diangkat oleh Allah, salah satunya dengan memberikan keistimewaan kepada ibu ayah itu mempunyai doa yang mustajab. Dan saya nak sebut kat tuan-tuan, bukan kata mak ayah tu saja doa mustajab. Bukan mak ayah tu saja doa mustajab. Kalau mak ayah yang doa tu pun dah memang sakan dah doa dia. Dalam hadis Bukhari yang tuan-tuan baca tu, ingat tak lagi apa dia? Orang yang berbakti pada mak ayah pun dengan dia pun mustajab. Tuan-tuan ingat tak? Mak ayah tu dah doa mustajab dah. Yang kita kalau pergi buat baik pada mak ayah kita pun mustajab. Cerita 3 orang
lelaki yang masuk dalam gua, hujan turun, tak ada tempat nak duduk, depa masuk dalam gua. Gua tu bukanlah besar mana pun, masuk nak berteduh tak kena ribut tu, tak tahu batu pi katuk tak boleh keluar. Jangan main tuan-tuan. Ingat cerita macam mana. Tuan-tuan boleh tengok dalam Discovery Channel, ada satu laki-laki kot masuk dalam gua, tersepit, masuk tak boleh keluar. Orang putih makan kaki tangan habis, kan, tersepit. Kudung habis dia makan tangan dia. Makan tangan sendiri nak survive. Masuk dalam gua tersepit, tak tahu nak keluar ke mana. Tak tahu. Lepas tu salah seorangnya dia kata apa? Dia berbakti pada mak ayah dia. Dia buat baik pada mak ayah dia. Dia yang buat baik pada mak ayah dia tu, dengan dia doa dia mustajab. Doa dia makbul. Dia boleh keluar daripada gua tu. Nampak tuan-tuan? Hubungan, kaitan doa dengan mak bapak ni sangat hebat. Pasal itu kalau kita ada mak bapak, ini satu rezeki pada kita kerana masih ada orang yang mustajab. Kan? Jadi hadirin mukminin, pasal apa kita tapi kita sendiri itu kena layak untuk ditolong lah, kan? Jadi saya rasa cukup dahulu huraian kita pada pagi ini, dan saya harap tuan-tuan semua ambillah perkara-perkara yang kita bahas tadi ni, tempat yang betul, masa yang betul, dan itself, ourself, diri kita sendiri pun kena betul lah, supaya tergabung jalin antara tiga sebab ini. Allah Ta'ala tolong. Allah ni kalau kita doa, dia terima. Cuma cara dia respon tu, dia saja yang tahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.